Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita akan masuk kepada psikopendidikan, iaitu modul kesejahteraan psikologi warga KPM yang akan berlangsung setiap bulan. Dan tajuk untuk ini adalah memahami tekanan. So, kita akan masuk, kita akan tengok apakah itu stres. Stres itu merupakan desakan ataupun tekanan yang dihadapi oleh individu yang berikutan dengan peristiwa yang sedang berlaku atas kita. Apa jua keadaan atau situasi yang boleh mengancam kita juga dianggap mengganggu keadaan diri kita. Stres itu juga menyebabkan kita memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya kerana ia adalah melebihi kemampuan kita. Stres juga boleh berlaku dari segi emosi dan juga fizikal. Perkara yang sering berlaku kepada manusia yang normal iaitu berlaku atas diri kita pada setiap hari. Ia juga merupakan cabaran emosi yang tidak dapat dipisahkan daripada harian hidup kita. Ia berlaku secara perubahan luaran ataupun dalaman yang telah melebihi kemampuan kita. So, kita akan tengok apakah hubung kait dengan stres yang seterusnya. Adakah stres sesuatu yang bahaya? Tidak. Sekiranya kita mengalami stres yang baik, kita akan, iaitu stres di peringkat sederhana, ia adalah boleh meningkatkan motivasi kita dan perkembangan hidup seorang kita. Iaitu kita akan mempunyai satu maklumat yang baik dan tetap, dan kita akan mengerjanya supaya kita dapat menikmati kejayaan itu. Sekiranya stres yang rendah dalam bidang kerja, hasil kerja seseorang itu juga mungkin akan rendah kerana kurang motivasi dan tumpuan kepada kerja. Akan tetapi, sekiranya stres berada pada peringkat tinggi, seorang itu mungkin akan mengalami tekanan dan menunjukkan tanda-tanda stres. Terdapat 3 jenis stres yang kita perlu tahu. Yang pertama iaitu acute stress, iaitu stres yang kecil dan paling banyak dialami oleh kita, disebabkan oleh kehendak harian seperti lapar, kekurangan wang dan sebagainya. Okey, dan apakah itu episodic stress? Ianya juga kerap berlaku dan sering dilihat dalam individu yang meletak maklumat yang tidak realistik dan stres akibat tidak mencapai maklumat. Maksudnya, semasa kita menjalankan tugas kita, sekiranya kita tidak mempunyai maklumat yang tidak realistik ataupun tidak boleh dicapai, kita akan mengalami tekanan yang teruk. So, kita perlu tahu apakah maklumat kita dan bagaimana kita hendak mengatasinya. Dan yang ketiga adalah chronic stress. Ini bersifat bahaya dan tidak sihat. Stres yang berterusan ini boleh membawa kepada kesihatan fizikal dan psikologi. Sebagai kesihatan fizikal, sebagai contoh mungkin tekanan darah tinggi, diabetes dan sakit jantung. Dan psikologi adalah kesakitan mental. Apakah punca stres kita? Terdapat 4 jenis, iaitu stres ancaman, survival, stres dalam diri kita sendiri iaitu kita hendak memikirkan sesuatu ataupun mengidamkan sesuatu untuk mendapatkannya. So, ini akan jadikan satu stres untuk kita. Stres persekitaran, maksudnya stres daripada rakan, stres daripada kerja dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah stres disebabkan cara hidup, iaitu melibatkan masalah-masalah peribadi. Tanda-tanda yang mungkin kita akan mengalami semasa stres. Okay, masa fizikal kita akan mungkin berasa kering mulut, gemenda, sakit kepala, masalah tidur, cepat letih, lenguh badan, jantung berdebar-debar, sakit perut, cirit-pirit. Manakala dari segi psikologi, kita akan berasa gelisah, cepat marah, lemah semangat, bimbang ataupun kurang daya tumbuhan.
Okey, sekiranya ini berlaku, apakah yang akan terjadi sekiranya saya tidak mengambil berat masalah stres yang saya hadapi? Dalam jangka masa yang panjang, stres juga akan memberi kesan yang buruk sekiranya kita tidak melayan dia. Kita perlu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Sekiranya tidak, ia akan memberi kesan kepada diri kita seperti berikut: mudah keletihan dan cepat penat. Kita akan berasa kecewa kerana kita tidak dapat mencapai matlamat kita. Kita akan hilang semangat kerana ketidakupayaan untuk mencapai matlamat kita. So, apakah kita akan lakukan untuk mengurangkan stres? Salah satu, kita perlu menerima kenyataan yang kita adalah sedang mengalami stres. Kita perlu tahu punca, kita akan fikir balik, buat refleksi diri. Apakah menyebabkan kita stres? So, kita akan belajar bagaimana untuk menguruskan stres kita. Sekiranya tiada perubahan dalam masalah stres yang kita hadapi dalam 3 minggu kita, kita perlu mengamalkan stres yang akan disarankan oleh pakar yang dapat membantu kita. Sekiranya kita mengalami stres dalam pekerjaan kita, kita mungkin akan buat satu jadual untuk meletakkan keutamaan tugas kita mengikut urutan, dan kita perlu meletakkan satu time frame untuk kita untuk menjalankan tugas supaya kita tidak terasa letih ataupun burn out. Dan seterusnya, kita haruslah mempunyai cara PDCA, iaitu Plan to Check Action. Selalu mengingatkan diri sekiranya tidak dapat mencapai, so bagaimana kita patut untuk mengubah ataupun mengubahkan cara kita untuk mencapaikannya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, boleh juga bagi masuk ke website yang ini untuk buat penilaian sendiri supaya tahu masalah sendiri. Dan sekian, terima kasih.